نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dimuliakan Pak Ya selaku tuan rumah dan keluarga, ustaz-ustaz, tuan guru, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kerana dapat bersama pada malam ini dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan guru kita Ustaz Abdullah Yassin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah ini. Kerana saya baru dapat berita yang mana dia mengalami sedikit masalah dalam kuliah dia. Mudah-mudahan diberikan sedikit kelapangan. Yang mana kita sekarang berdepan dengan masalah orang tidak mahu memberikan peluang untuk mendengar apa yang kita nak sampaikan. Kalau diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk kita nyatakan pendirian dengan baik, maka tak jadi masalah. Saya sedih juga lah. Ditangkap kerana apa? Kerana nak berkuliah. Tak apa tuan-tuan. Keadilan dunia ini kita nak cari memang tak dapat lah. Mudah-mudahan kita dapat di akhirat nanti insya-Allah. Di mana konsep berlapang dada kita pun tak tahu. Yang dicanang-canangkan. Lapang dada maksudnya beri ruang. Bukan kita nak lawan, kita tak lawan, kita minta tauliah. Tak dapat. Tak apa. Tak apa tuan-tuan. InsyaAllah jalan terus. Hadis yang saya nak baca pada malam ini ialah hadis yang agak panjang juga. Yang mana kata Syekh Sulaiman Ashqar an Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ad-dajjal fi ummati fayamkuthu 40 la adri 40 yawman aw 40 shahran aw 40 amman fayab'athu Allahu Isa ibn Maryam كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين الاثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. Ini hadis yang dibawa oleh penulis yang mana hadis ini mungkin tuan-tuan biasa dengar kot, iaitu daripada Abdullah bin Amr. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan keluar. Dajjal akan keluar di kalangan umat aku. Maksud dia akhir zaman nantilah. Macam mana rupa Dajjal ni disebut dalam riwayat yang lain, yang mana mata dia buta sebelah. Bukan mata satu, mata buta sebelah. Sebelah lagi tu macam tersembul, macam kismis tersembul keluar, buta sebelah. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu di mana dia sekarang.
Cuma kita minta berlindung supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita tak bertemu dengan dia. Sebab Dajjal ni, kalau ikut hadis riwayat Ahmad, kalau dia keluar, masa dia keluar, setiap orang yang ada iman dalam jiwa dia, setiap lelaki akan patah balik. Bila dia dengar Dajjal dah keluar, dia akan tinggalkan harta rampasan perang, dia akan patah balik ke rumah, dia akan tengok anak bini dia. Dia takut anak bini dia akan ikut Dajjal. Maknanya fitnah Dajjal ni sangat besar. Hari ni usah kata fitnah Dajjal, Dajjal tu kira fitnah besar lah, kan? Hari ni kadang-kadang orang meniaga barang kosmetik kaya gila, puluh-puluh juta. Kita pun heran. Meniaga barang kecantikan kaya, tuan-tuan. Begitu obses orang perempuan nak cantik. Betul? Ha? Nak putih. Saya alhamdulillah jenis boleh terima kenyataan. Tapi nak kata, itu belum fitnah Dajjal, itu baru fitnah kosmetik. Yang mana Nabi tak bagi pesanan, amaran secara khusus, tapi orang perempuan duk obses nak cantik, nak putih. Walaupun kadang yang meniaga tu tak cantik mana pun, tapi dia jual barang cantik, orang beli barang dia. Macam orang tak tengok testimoni, macam ni ke cantik? Dah, ini tak ada kaitan dengan yang hidup. Tadi yang mati kan, yang ni tak ada kaitan dengan hidup, yang dah mati ni. Maksud dia, bila Dajjal keluar, dia beri macam-macam, dia buat macam-macam keajaiban. Jadi orang duk tengok, orang kata, ish, dahsyat. Fitnah itu, fitnah di mana zaman tu susah nak cari yang benar. Hari ni kita nak cakap benda betul pun kadang-kadang orang tak apa nak percaya. Orang duk percaya Dajjal. Dan Dajjal ni dia bukan keluar waktu orang tengah baik. Dah. Kalau tengah baik, orang boleh kenal lah. Dia sebelum Dajjal besar keluar, dia keluar 30 Dajjal kecil dulu. Dajjal sungguh kata orang Kedah kan. Kan? Maksud dia keluar Dajjal kecil dulu. Baru dia keluar the king of Dajjal yang akhir sekali, maka dia keluar tu dalam keadaan semua dah bersedia nak menerima kehadiran dia. Maka Nabi cerita zaman ni zaman di mana tengah teruk sangat. Maka dia keluar. Waktu dia keluar, ramai orang ikut. Yahudi daripada Asbahan duk ikut. Orang perempuan duk ikut. Nabi cerita orang perempuan ni, pertama sebab orang perempuan masa tu ramai. Bukan Nabi nak mention konon-konon orang perempuan ni tak ada langsung yang baik. Ada. Tapi oleh kerana terlalu ramai, tak ada orang nak urus. Dan sifat orang perempuan ni, dia makmum. Dia mengikut. No, orang perempuan ni nak buat kuliah muslimat pun dia panggil ustaz mengajar. Dia panggil kat ustazah mengajar. Tapi bila bab yang detail-detail, tanya ustaz lah. Betul? Nanti dia tak yakin kadang-kadang kan. Nak ngajar bab yang memang perempuan je ada, orang lelaki tak ada. Bab apa? Bab haid. Kita tanya ustaz lah. Macam ustaz ada haid? Ustaz tak ada. Tapi ustaz boleh faham lebih. Pasal apa? Tak tahu. Kan, itu sifat yang mana, sebab tu Nabi tu lelaki lah, kalau Nabi tu perempuan. Payah kan? Maka, kata Nabi, Dajjal akan keluar di kalangan umat aku. Maksudnya, dia akan keluar tengah-tengah umat ni. Fayamkuthu arba'in. Tak lama Dajjal hidup. Masa dia keluar tu 40 hari ya. Tapi dalam hadis ni dia tak sebut. Perawi tak ingat. Dia kata fayamkuthu arba'in. Dia duduk selama 40. La adri arba'ina yauman. 40 hari aku tak tahu. Sama ada 40 hari ataupun 40 bulan ataupun 40 tahun. Tapi dalam riwayat lain sebut 40 hari. Tapi satu hari Dajjal keluar, yaumun kasana. Satu hari itu macam setahun. Maknanya dia, Dajjal ni keluar dalam keadaan bumi dah tak stabil. Pusingan tu dah mungkin slow ke tak tahulah macam mana. Kita tak tahu, kita tak nak hidup zaman tu pun. Kan? Kalau boleh kita mati dulu lah. Tapi nak katanya, dia akan keluar. Dan hari mana dia keluar tu, hari tu panjang daripada biasa.
Sehingga sahabat tanya, macam mana nak solat? Kalau dah satu hari macam setahun, hari ni solat zuhur, tahun depan baru solat zuhur lagi. Maka Nabi kata jangan kira jam, kira macam mana hari-hari biasa. Uqduru lahu qadrah. Kemudian kata Nabi, fayab'asullahu Isa bin Maryam, maka Allah pun menghantar Isa anak Maryam. Timbul persoalan, Isa ni turun, Isa ni dia turun ke atas muka dunia ni, dia turun menunjukkan makna dia lah Nabi terakhir. Betul? Dia lah penutup sebab dia mati kemudian. Ada orang tanya saya macam tu lah. Sebenarnya tak. Yang dikatakan sebagai penutup Nabi itu yang membawa risalah baru. Yang membawa risalah baru. Bukan makna Nabi Isa turun, dia sebagai Nabi lagi. Tak. Dia turun, dia tak bawa risalah apa-apa. Risalah dia telah terbatal dulu. Bukan risalah, syariah. Syariat dia telah terbatal dulu. Habis itu pasal apa Allah Ta'ala turunkan dia? Allah Ta'ala turunkan dia nak memperbetulkan pandangan orang yang mengangkat dia sebagai Tuhan. Kerana Nabi-Nabi ini dalam sejarah Nabi, dia antara yang diangkat menjadi Tuhan. Orang seru nama dia seolah-olah dia tu Tuhan. Maka dia turun ke atas muka bumi ini, dia akan patahkan salib. Dalam hadis sahih, bila dia turun, dia patah salib. Nak membuktikan bahawasanya kepercayaan orang yang kata dia anak Tuhan ni tak betul. Wa yaqtulul khinzir, dan dia akan bunuh khinzir, dia akan bunuh babi. Pasal apa bunuh babi? Tak tahu. Mungkin zaman tu ada sebab lah. Mungkin kena virus ke apa kan? Kita tak tahu. Baik. Kemudian Nabi kata ka'annahu Urwah bin Mas'ud, yang mana Isa ni muka dia macam seorang sahabat nama Urwah ibn Mas'ud. Muka yang mirip-mirip ni biasalah. Jibril pun masa dia turun, dia mirip macam Dihyah kan, Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi. Fayatlubuhu fayuhlikuhu. Maka Isa bila dia turun, dia cari Dajjal dan dia cuba nak binasakan Dajjal ni. Dajjal ni turun waktu Imam Mahdi ada lah. Imam Mahdi tak berjaya nak bunuh dia. Tapi Dajjal ni dia duduk 40 hari dalam dunia. Kerosakan sangat-sangat dahsyat. Dia tak boleh masuk dua negeri je, Mekah dengan Madinah. Sebab ada malaikat duk jaga. Selain daripada tu dia masuk semua. Baik. Summa yamkusun nas sab'a sinin. Kemudian manusia pun bila Dajjal dah mati, dibunuh oleh Allah Azza wa Jal, dibunuh oleh Nabi Isa dengan izin Allah Azza wa Jal. Kemudian manusia pun duduk selama beberapa tahun. Tapi sebenarnya ada cerita lain ni. Maksud dia masa hidup zaman Nabi Isa apa semua ni, manusia hidup dalam keadaan yang sangat-sangat tenteram, adil. Nabi Isa menebarkan salam, menebarkan keamanan ke seluruh pelosok. Islam akan memerintah semula. Dahsyatlah. Maksudnya Nabi Isa dapat kembalikan minhajun nubuwah. Maksud dia pemerintahan bermetodologikan kenabian. Selama 7 tahun. 7 tahun ni pun panjang jugalah. Sebab satu hari dah macam setahun. Laisa baina ithnaini adawah. 7 tahun yang panjang tu, orang tak bergaduh. Orang tak berbalah. Dia bila gaduh balah ni bila mana orang tak puas hati. Jiwa ada perasaan haqad, ada perasaan hasad, ada perasaan dengki, ada perasaan tak puas hati. Bila Isa memerintah dunia, tak ada orang tak puas hati. Semua orang jadi baik belaka. Tak ada yang bergaduh. Baik. Summa yursilullahu rihan baridah min qibali Syam. Tapi dia tak cerita dalam hadis ni. Dalam hadis lain dia cerita Ya'juj Ma'juj akan keluar selepas Dajjal keluar. Dalam hadis Muslim dia cerita bagaimana Ya'juj Ma'juj keluar sangat-sangat laju, minum air Tabari, tasik Tabari tu, minum sampai kering. Orang yang terakhir daripada Ya'juj Ma'juj tengok, dia kata kat sini, tengok tadi macam ada air habis. Sehingga kan makanan tak cukup. Pelahap sungguh Ya'juj Ma'juj ni.
Makanan tak cukup. Kepala kerbau, kepala lembu di sisi kita sangat-sangat mahal. Sekarang ada orang makan kepala lembu? Semua tanya, siapa tak? Semua tak ada kan? Masa tu tak cukup makanan, berebut. Kepala lembu pun kepala lembu lah. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan penyakit, semua pakat mati belaka, Ya'juj Ma'juj. Tapi zaman ni tuan-tuan, zaman yang kita boleh kata, kalau boleh janganlah kita minta hidup zaman tu. Ada orang kata, saya teringin nak tengok muka Ya'juj Ma'juj, handsome ke tak? Jangan. Tuan-tuan, jangan teringin. Minta supaya Allah Ta'ala matikan kita sebelum berjumpa dengan benda-benda ni. Nak hidup zaman Isa? Nak hidup zaman Isa ni kena pegang bara api. Pegang benda benar tu macam pegang bara api. Ini belum apa-apa lagi dah. Saya tak sokong dia, saya ikut je nak dengar. Tapi betul tak betul ustaz ni? Dia pasal apa tak nak ketangkap sekali? Kan? Belum lagi zaman Dajjal. Baru suruh cakap benda betul ya. Cakap betul-betul. Ustaz ni ngajar apa? Saya bukan follower dia. Tak mengaku tu. Kan? Zaman ni nak jaga kepentingan macam-macam. Nak jaga nama baik, nak jaga periuk nasi, nak jaga itu, nak jaga ini. Nak suruh cakap benar pun susah. Apatah lagi zaman Dajjal. Bukan hanya dia bagi nikmat dan apa ni, dia bukan hanya bagi nikmat. Siapa tak ikut dia dapat neraka. Neraka dunia. Tuan-tuan bayang, nak minum pun tak dapat. Boleh tahan? Memang hidup zaman Isa tu sonok lah. Tapi siapa yang mampu tahan zaman Dajjal lah. Takut-takut dia duduk sebelah Dajjal. Bunuh Isa tu. Dia pula lebih-lebih. Poyo je kan. Kita bimbang yang tu. Sebab tu Nabi suruh kita ni ta'awuz daripada Dajjal. Setiap kali salat, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada ujian Masih ad-Dajjal. Baik. Tapi ialah kalau dah apa? Dah takdirnya kita hidup zaman tu, kita kena redah juga lah. Tapi kalau boleh jangan lah. Kemudian dah aman ni, Allah Ta'ala hantar angin. Angin yang sejuk daripada arah Syam. Maka tidak ada orang yang akan beriman. Dia kata, fala yabqa ala wajhil ard ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin min khair aw iman illa qabadathu. Allah Ta'ala ni bila lepas daripada 7 tahun tu semua pakat baik belaka, aman belaka, Tuhan hantar angin. Angin yang keluar daripada arah Syam. Arah Syam ni arah maknanya utara Saudi lah. Utara Hijaz. Kawasan Syria, kawasan Jordan, kawasan Palestin, kawasan Lebanon. Angin akan keluar daripada situ. Macam mana wallahu a'lam? Ditiupkan angin. Bila ditiup angin, semua orang yang dalam jiwa dia ada sebesar zarah kebaikan ataupun iman akan mati. Ini membuktikan bahawasanya orang yang beriman dia takkan dapat tengok hari akhirat, hari kiamat. Ketika mana kiamat berlaku, tak ada orang yang beriman. La taqumu sa'ah ala ahad yaqul Allah Allah. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan berlaku kiamat ke atas seseorang yang menyebut Allah Allah. Orang yang sebut Allah Allah akan mati dulu bila terhidu bau angin ni. Itu yang kita kadang-kadang bila baca hadis, kan, baca hadis tentang Zu Suwaiqatain. Biasa dengar hadis Zu Suwaiqatain, lelaki berbetis kecil, kan? Ada dia orang tafsirkan siapa? Bukan yang tu Habasyah. Orang Habasyah yang robohkan Kaabah. Dia tafsirkan Obama. Dia nak tafsir hadis akhir zaman ni. Bukan tafsir, dia tanzil. Dalam istilah hadis dia panggil tanzil. Tanzilul hadis ala al-waqi'. Nak apply hadis kepada realiti. Jangan cepat sangat. Kena bagi tunggu sama 100% apa yang berlaku atas muka dunia, baru kita kata orang sama. Selagi mana ada sipi-sipi tak sama, jangan kata confirm.
Ni kaedah. Baca hadis Zu Suraqatain, tengok macam mana dia robohkan Kaabah, dia ambil batu sebiji. Maka orang hari ni duk cepat sangat nak tafsir. Dia kata apa? Obama. Dia kata sebab Obama ni Habsyah, negro. Bukanlah makna kita nak bela Obama. Sekali lagi tuan-tuan kata saya geng-geng Obama pula. Kulit lebih kurang sama. Tapi saya tapi nak katanya, kita nak tafsir hadis jangan cepat sangat. Dulu masa apa? Masa Saddam serang Kuwait. Kan? Dia orang duk kait dengan hadis-hadis akhir zaman ni. Kita kata tunggu dulu. Sabar dulu. Kan hari ni ada IS kan? IS ni bagi saya Khawarij lah. Okay. Ada satu riwayat yang Nu'aim bin Hamad keluarkan yang memang lebih kurang sama diceritakan macam mana sifat IS ni. Maka kadang-kadang kita yang tak hati-hati, kita terus kata, inilah IS ni. Nanti dulu. Pertama, riwayat tu tak sahih pun. Daif. Dan orang banyak tanya saya tengok, sama, lebih kurang sama. Tapi saya tak buat keputusan, saya tawakuf. Saya berhenti sekejap. Kerana saya nak tengok apa yang akan berlaku. Sebab, pertama riwayat tu daif. Dari sudut sanad dia daif. Bila daif, kita tak boleh guna untuk hadis akhir zaman kerana hadis akhir zaman ni melibatkan akidah, benda yang akan datang, benda ghaib. Saya bertanya pada guru saya, 2-3 orang saya tanya, saya kata macam mana riwayat ni? Bila mana hadis ni daif secara sanad, tiba-tiba realiti bagi sama dengan dia. Boleh tak pakai untuk mensahihkan hadis tersebut? Memang ulama hadis kebanyakan menolak. Dia kata tak boleh. Mana boleh realiti mensahihkan hadis? Ada tak kemungkinan orang tu tiru nak bagi diri dia sama dengan hadis tu? Ada kemungkinan. Cuma macam hadis tu daif, cerita pasal kelebihan sesuatu kumpulan contohnya, maka dia pun tirulah, dia kononnya dia kumpulan tu, maka dia nak bagi sama dengan hadis tu, tapi hadis tu daif. Tapi saya fikir, saya kata tak boleh juga nak kata hadis tentang yang berkaitan dengan IS tu sama, sebab hadis tu kutuk IS. Hadis tu kutuk apa-apa tu. Takkan IS nak bagi sama dengan benda yang dikutuk. Jadi sampai sekarang saya kata saya tak buat keputusan. Saya tak buat keputusan adakah hadis tu boleh disahihkan ataupun tidak. So kita berhenti dulu. Kita jangan terlalu cepat. Jangan tasarruf. Jangan terlalu cepat dalam mengatakan, oh inilah yang dimaksudkan oleh hadis. Jangan. Kerana hari ni orang duk tafsir Dajjal. Sebenarnya Dajjal ni bukan manusia. Dajjal ni tamadun barat. Mata satu tu sebenarnya hanya metafora. Sebenarnya dia hanya memandang dunia, tak pandang akhirat. Dia menguasai jalan laut dan bumi. Oh, maksud dia bukan apa, Dajjal ni tak boleh masuk Mekah Madinah. Maksudnya tak boleh. Bukan tak boleh masuk sungguh-sungguh. Cuma dakwah dia dia ayah dia tak kuat di situ. Kita kata kalau kita baca hadis-hadis ni, nampak macam Dajjal tu memang manusia. Bahkan hadis Jassasah dalam Sahih Muslim memang kata Dajjal ni manusia. Sebab itu Isa duk cari dia. Kalau dia tamadun, Isa nak cari apa? So bila kita nak tafsir hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, pertama sekali perlu kumpul riwayat-riwayat yang berkaitan supaya kita dapat big picture, kita dapat melihat suasana. Sebab tu saya kata tadi kan, bila Dajjal keluar, yang ikut ramai dia golongan wanita. Jadi golongan-golongan apa yang membela wanita ni tak puas hatilah. Dia kata tengok Nabi rasis. Apa? Bukan rasis apa? Seksis. Sikit-sikit perempuan. Tak. Kita kena faham. Zaman tu zaman perempuan ramai. So sebab itu perempuan ramai ikut Dajjal. Tapi ada tak lelaki? Ada, cuma lelaki dia minoriti. So kalau semua pakai ikut pun, masih lagi minoriti nak dibandingkan dengan bilangan perempuan yang ramai tu. Maka sesiapa yang beriman pada masa tu akan mati. Bila semua orang beriman pakat mati, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan seronok ke tak seronok? Ada orang kadang dia seronok, dia kata macam, kena yang ni pakat mati, kita tak dapat tengok lah kiamat. Alhamdulillah. Sebab kalau cerita berlaku kiamat ni, memang dahsyat lah. Orang yang mengandung boleh gugur. Orang yang tengah menyusukan anak, lupa anak dah. Dahsyat lah. Manusia jadi mabuk. Dahsyat. So maknanya kita tak dapat lah. Saya bila baca hadis ni, saya jadi takut.
Takut sebab apa? Takut kita dah buat satu benda yang membatalkan iman, kita tak sedar. Semua orang beriman cium bau tu, angin tu, semua pakat mati. Kita seorang je hidup. Call orang kampung mati, call pak imam mati, call bini mati. Semua pakat mati belaka, kita seorang-seorang hidup dengan orang kafir yang lain. Tuan-tuan nak rasa apa? Wal'iyadzubillah. Sebab tu iman ni kena jaga sungguh. Kena belajar perkara yang dipanggil sebagai nawaqidul iman. Bukan bila kita belajar nawaqidul iman, kita senang-senang nak kafirkan orang. Tak. Kita nak supaya kita tahu pembatas iman itu, supaya kita tak buat. Kan Huzaifah pun kata, orang tanya Nabi tentang benda baik. Aku tanya tentang benda jahat sebab aku bimbang nanti akan kena pada aku. Bukan makna bila kita belajar perkara yang membatalkan iman, kita akan jadi teroris, kita akan kafirkan orang. Tak. Kita takut kita terjebak dalam benda yang mengkafirkan kita dalam keadaan kita tak sedar ia adalah mubiqat. Dia adalah pembinasa amalan-amalan kita. Wal'iyadzubillah. Semua orang pakat mati belaka. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabadi jabalin la dakhalathu alayhi hatta taqbidahu. Sehingga kan jika salah seorang daripada kamu masuk ke dalam gua. Kabat ni maksud dia perut gua, perut bukit, maksud gua lah. La dakhalathu alayhi, angin tu akan masuk jugalah dan akan mematikan dia. Maksud tak boleh lari ke mana pun. Hatta taqbidahu, sehingga dia matikan orang tu. Kemudian dia kata, Nabi kata, fayabqa syirarun nas fi khiffatit tayr wa ahlamis siba. Kemudian manusia yang tinggal adalah manusia yang jahat-jahat. Semua yang hidup tu semua yang jahat, yang kufur. Semua pakat jahat belaka. Dia kata, Nabi kata, fi khiffatit tayr wa ahlamis siba. Maksud dia bukan hanya jahat, bahkan sangat-sangat cepat menyerap kejahatan orang lain. Bukan jahat saja. Ada orang kadang-kadang dia jahat, tapi jahat orang lain dia tak ambil. Tapi yang ni bukan setakat dia jahat, dia serap kejahatan orang lain. Membantu dalam buat benda jahat. Tarbiyah kejahatan. La ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara. Mereka tidak menyeru kepada perkara ma'ruf. Tak kenal benda baik dan tidak membantah benda buruk. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau dunia ni tak ada orang buat kerja amal ma'ruf nahi munkar. Nak buat apa buatlah. Sebelah rumah ni nak buat apa buatlah. Dalam ni nak buat apa pun buatlah, tak ada orang nak tegur. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, kubur lain-lain. Ini bukan sikap orang yang beriman. Orang beriman paling tidak dia rasa tak selesa benda ni. Tu bahkan sebahagian ulama dijadikan amar ma'ruf nahi munkar ni khisal ahli sunnah. Amar ma'ruf nahi munkar ni adalah sifat ahli sunnah. Kita nampak benda munkar bagi tahu, walaupun kawan kita buat. Ni tak elok kan. Kerana kalau dibiarkan mungkar berlaku, makin lama dia akan makin besar bala turun. Tapi zaman ni zaman tak ada orang nak buat dah kerja amar ma'ruf nahi munkar, kerana tak ada orang beriman dah. Yang ada cuma orang yang kafir. Tak ada panduan hidup. Dia rasa dunia ni syurga dia. Maka dia buat apa saja. Tak peduli. Hang aku. Kemudian dia kata, Nabi kata, fayatamathalu lahumus syaitan. Maka syaitan pun menjelma sebagai manusia. Fayaqul ala tastajibun. Mahukah kamu mengikut aku? Fayaqulun fama ta'muruna. Apa yang kau perintahkan kami untuk lakukan? Maka syaitan memerintahkan mereka untuk menyembah berhala semula. Syaitan perintahkan mereka untuk sembah berhala dan akhirnya mereka sembah. Dalam masa yang sama kata Nabi, wahum fi dzalika darun rizquhum hasanun aishuhum. Ini penting. Nabi kata ya'muruhum bi'ibadatil awthan. Syaitan suruh mereka ini menyembah berhala balik. Sembah balik berhala. Dalam riwayat yang lain sebut
berhala tu pula akan disembah di tanah Arab sendiri. Hari ni kita nak tengok orang sembah berhala di tanah Arab sangat-sangat jarang. Tak ada orang sembah berhala di tanah Arab. Maksudnya sembah betul-betul patung. Susah nak nampak. Jordan susah, Saudi lagi lah susah. Tapi Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata akan disembah balik hatta tu'badal Lata wal Uzza. Akan disembah balik Lata wal Uzza. Berhala Lata dan Uzza ni akan naik balik. Sampai Aisyah jadi terkejut sebab Aisyah tengok Islam dah menang. Sebab Aisyah kata apa? Aisyah kata kat Nabi. Aisyah kata, tengok hadis riwayat Muslim. Dia kata, ya Rasulullah, in kuntu la adhunnu hina anzalallahu alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun anna dhalika taman. Dia kata, ya Rasulullah, aku dulu menyangka ketika mana Allah menurunkan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Tuhan yang mengutuskan nabi dia dengan kebenaran, dengan hidayah dan juga agama yang benar, supaya dia menang ke atas setiap agama yang ada di atas muka bumi ini, walaupun orang musyrik jadi benci. Aku merasakan ayat ni ayat yang sempurna. Maksudnya aku sangka lepas Nabi menang tak akan timbul dah syirik. Aisyah terkejut. Maka Nabi kata, anna dhalika taman, dia kata, qala innahu sayakunu min dhalika ma sya Allah. Sesungguhnya Islam akan menang selagi mana diinginkan oleh Allah. Summa yab'atsullahu rihan tayyibah. Kemudian Allah Ta'ala akan hantar angin. Fatawaffa kulla man fi qalbihi mithqalu habbatin min khardin minal iman fayabqa man la khaira fihi fayarji'u ila dini abaihim. Maka dia akan mematikan semua orang yang dalam jiwa dia ada keimanan, dan orang yang kekal adalah orang yang tidak ada keimanan langsung, maka mereka akan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Maksudnya Aisyah terkejut, bukan hanya kita, tapi Nabi mention satu benda, iaitu darun rizquhum wa hasanun aishuhum. Maksud dia, mereka hidup walaupun mereka kufur, mereka kembali sembah berhala, tapi dalam masa yang sama Allah tetap memberi rezeki. Darun rizquhum, rezeki datang. Wa hasanun aishuhum, kebaikan mereka, kehidupan mereka baik. Bukan makna bila mereka sembah berhala tu mereka miskin. Bukan makna bila mereka sembah berhala balik mereka akan jadi lapar. Tak. Mereka akan hidup selesa. Ini bahaya. Kadang-kadang kita buat satu dosa, kita kekal dalam dosa, hati kita, jiwa kita terdetik kata, kalau Tuhan tak sayang kat aku, kalau Tuhan murka kat aku, takkan dia bagi banyak rezeki kat aku. Makna Tuhan bagi banyak ni, Tuhan sayang lah tu. Jangan tuan-tuan, jangan dok rasa macam tu. Kerana dalam Islam ni, bila kita mengaji akidah, ada satu bab yang dipanggil sebagai istidraj. Bila mana Tuhan bagi nikmat, bila mana Tuhan bagi kesenangan, bila mana Tuhan bagi keselesaan, muhasabah diri. Bukan bila datang bencana baru nak muhasabah. Tak. Apa saja datang benda bagus, datang pujian melambung-lambung, kan? Masa tu nilai diri, Allahu Akbar. Takut-takut Tuhan bagi ni istidraj. Aku buat benda ni, aku ingat tak kat Tuhan? Kembali tak kepada Tuhan? Besarkan tak apa ni arahan Tuhan? So benda ni menyebabkan kita akan jadi sentiasa terkenang dan sentiasa muhasabah. Jangan jadikan kesenangan dan keselesaan sebagai parameter Tuhan sayang kat kita. Belum tentu. Kalau kekayaan tu menjadi tanda Tuhan sayang, maka Nabi adalah orang yang paling kaya dalam dunia. Tak ada. Tapi Nabi tak kaya mana? Nabi tak miskin lah. Nabi tak fakir. Tapi Nabi tak kaya mana? Nabi meninggal, Nabi tinggal berapa je harta tinggalan? Supaya kita sama-sama muhasabah. Tuhan bagi banyak kat kita, kita tengok. Bahkan kadang-kadang bukan hanya Tuhan bagi nikmat. Kalau Tuhan bagi bencana pun, kalau Tuhan bagi ujian pun, kita kena muhasabah diri. Kan? Jangan bila kata datang ujian,
Ini semua puak-puak yang benci kepada sunnah. Nanti dulu, muhasabah diri. Aku cakap benda betul ke tak? Cara aku sampai elok ke tak? Kadang-kadang orang bukan tak boleh terima sunnah yang kita cakap, orang tak boleh terima kita tu. Tu satu hal juga. Nak bawa sunnah, nak promosi sunnah, barang bagus, package kena bagus, marketing kena bagus. Orang putih jual ayam goreng, satu dunia dia pergi. Sebab marketing dia bagus. Package dia bagus. Dia punya apa? Kotak dia bagus. Ayam goreng ya pun. Tapi kita package tak bagus. Cara sampai tak bagus. Marketing lagi tak bagus. Orang tak ada kat kita. Nabi menunjukkan benda ni. Ni bila kita kena musibah, orang halang kita, orang sekat kita. Pertama sekali muhasabah diri dulu. Aku buat benda apa? Aku duk promosi sunnah ni, aku buat tak benda ni? Satu, cakap aku dengan manusia macam mana? Hubungan aku dengan manusia macam mana? Sagi datang orang tanya kita, kita buat layan tak layan. Penat dah ni, kan? Itu semua kita kena nilai balik. Sebab itu Nabi masa dekat Taif, ketika mana dia kena baling batu, dia kata apa? Adakah dia nak kata ini semua geng-geng yang tak nak pada Islam, aku ajar hang kembali kepada kebenaran, hang tak mau? Tak. Nabi doa dengan doa apa? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada kamu lemahnya kekuatan aku. Aku dulu. Muhasabah diri dulu. Kerana ujian yang datang itu kadang-kadang disebabkan oleh kelemahan kita. Maka sebab itu, dekat perang Uhud, Allah Ta'ala berikan Nabi kekalahan. Kerana tak semua dalam tentera Islam itu yang suruh macam mana yang Nabi buat. Yang buat macam mana yang Nabi suruh. Ada yang engkar perintah. Ustaz, kalau nak kira engkar perintah, Ustaz, tu golongan kufar tu lagi teruk. Tak. Dia orang kufur, ada habuan dia orang. Tapi orang Islam, kesilapan yang kecil dipandang besar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memberikan sedikit ujian supaya kita beringat. Dan hadis ini memberikan kita gambaran yang jelas. Jangan jadikan kesenangan, keselesaan sebagai parameter untuk kita rasa Tuhan sayang kat kita. Belum tentu. Begitu juga bila Tuhan beri ujian kat kita, jangan rasa, ini adalah, jangan semesti dan sentiasa rasa ini adalah sunnah perjuangan. Check and balance. Check diri kita. Kalau kita rasa dah kita betul, tanya kawan-kawan, saya sebut benda betul tak tadi? Betul dah rasanya? Intonasi saya okey tak? Okey dah rasanya? Alhamdulillah, mungkin ujian ni Tuhan nak bagi aku lebih kuat kot. Kita muhasabah dulu. Bila tak ada, bila kita dah buat seperti semampu yang baik, yang mungkin, maka baru kita kata ini sunnah perjuangan. Jangan cepat rasa selesa. Wallahu ta'ala alam. Dah azan dah pun. Kita ada program minggu lepas ni. Jadi tuan-tuan pun mata pun dah nampak kambing-kambing lah kan. Kambing. Ya tak? Hah? Yang kecil-kecil ni kaki bohong lah. Sama juga, kerja dia menyesatkan manusia. Dia manusia yang jahat, yang suka membohong, yang suka merosakkan akhlak manusia yang lain. Dia ijtihad lah. Nabi tak bagi tahu nama dia. Kalau Nabi bagi tahu nama dia, senang lah kita kan. Maknanya kita kena rasa lah, aku ke Dajjal tu kan. Itu hadis jasasah. Sahih, hadis itu adalah Sahih Muslim. Hadis itu menjadi perdebatan hangat ulama semasa hari ini. Tapi dia adalah Sahih Muslim. Dari segi sanad tak ada masalah. Sahih. Maksudnya Dajjal tu hidup dan umur dia panjang. Di mana tempat dia kan? Wallahu a'lam. Kerana kita pun tak discover banyak. MH370 pun tak jumpa. Apatah lagi nak cari Dajjal. Wallahu a'lam. Saya tak tahu kerana benda tu termasuk dalam benda yang baik. Ya'juj Ma'juj pun yang dikatakan hidup kaum itu di zaman Zulkarnain lagi sampai dibuat tembok, kita pun tak tahu kat mana.
Tuan-tuan, banyak benda sebenarnya yang kadang-kadang kita take for granted je, kita tak fikir pun. Dulu masa kita belajar sampai dah? Syekh sampai dah? Okey, tak apa, kita berhenti kejap. Kita bagi laluan pada Syekh dulu. Ada program apa ni? Bagi dia bercakap. Okey, kita bagi Syekh ruang untuk bercakap. Jadi saya berhenti dulu. Terima kasih banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.